Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyamba dan ini segmen Pantau Agenda Reformasi. Dan kita tahu kita dalam minggu ini kita bersedia nak menyambut Tahun Baru Cina yang mana akan berlangsung esok dan semestinya kemeriahan itu dirasai terutama sekali buat kawan-kawan kita yang berbangsa Cina. Tapi dalam kita nak menyambut perayaan Tahun Baru Cina ni, kita juga melihat kepada satu fenomena yang mana yang disebut oleh Met Malaysia baru-baru ini, itu berkenaan dengan fenomena El Nino, yang mana kita tahu Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia iaitu Muhammad Elmi Abdullah dalam kenyataannya memaklumkan bahawa cuaca panas dijangka berterusan sehingga pertengahan tahun ini. Katanya fenomena itu bermula sejak pertengahan tahun lalu dan boleh berterusan sehingga 18 bulan dan ia dijangka mula melemah dan beralih kepada keadaan neutral secara beransur-ansur menjelang pertengahan tahun ini. Dan itu menjadi fokus utama kita untuk segmen Pantau Agenda Reformasi kita pada jam ini, mana kalau kita nak lihat kepada beberapa perkara, antaranya kita nak lihat kepada peranan kerajaan dan juga atau gerak agensi dalam menyelaras persiapan menghadapi El Nino. Selain itu kita juga nak melihat langkah yang harus diambil dari segi kesihatan masyarakat umum khususnya, dan kita juga nak melihat perbincangan di peringkat antarabangsa dalam mengurangkan risiko berlakunya perkara isu dan juga bencana. Salah satunya yang kita lihat adalah jerebu yang sering kita ikhtiarkan penyelesaiannya bersama dengan negara jiran Indonesia. Dan pada jam ini kita nak bawakan kepada anda itu Dr. Fredolin Tajuddin Tanggang, iaitu Fellow Akademi Sains Malaysia bersama dengan kita pada jam ini. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kita dalam segmen Pantau Agenda Reformasi. Doktor, kalau boleh Doktor terangkan sedikit keadaan dan juga situasi semasa fenomena El Nino di negara kita ini khususnya bagaimana, Doktor? Terima kasih Saudara Niki jemput saya ke program ini. Dah banyak kali saya dijemput ke Sarawak ni dan saya rasa bertepatan sekali pada kali ini kerana seperti yang disebut tadi, kita menghadapi masih berdepan dengan fenomena El Nino ini. Sedikit sebanyak mungkin saya berkongsi, saya sebenarnya adalah mantan profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia dan hampir 30 tahun saya menyelidik fenomena El Nino ini. Jadi saya rasa mungkin tidak keterlaluan kalau saya kata saya adalah seorang yang mungkin berpengalaman tentang bagaimana ciri-ciri El Nino ini berlaku dan sebagainya. Jadi senang sekali saya berkongsi maklumat bersama dengan para penonton untuk kebaikan bersama ya. Jadi fenomena El Nino ini sebenarnya adalah fenomena alam semula jadi ya. Bahagian daripada apa yang dipanggil sebagai keragaman iklim ya. Jadi mungkin para penonton biasa dengan konsep perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah hijau yang menyebabkan peningkatan suhu. Tetapi bila kita sebut El Nino, dia sebenarnya adalah semula jadi dan berulang. Kejadian itu berulang dalam jangka masa sekali dalam 3 hingga 5 tahun begitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah disebabkan oleh ayunan sistem gandingan atmosfera lautan di lautan Pasifik, dan ciri-ciri El Nino ini adalah berlaku apabila peningkatan suhu permukaan air laut di lautan Pasifik itu meningkat. Jadi peningkatan suhu itu akan merubah corak peredaran atmosfera, di mana apabila berlaku El Nino ini, kawasan kita seringkali mengalami keadaan kering dan juga panas, dan bukannya banjir sebenarnya. Banjir itu fenomena yang satu lagi yang dipanggil sebagai La Nina, bertentangan dengan fenomena El Nino itu. Jadi sekarang kita berdepan dengan fenomena El Nino. Jadi keadaan yang kita akan hadapi, cuaca ekstrim yang kita hadapi adalah berkaitan dengan suhu yang panas
suhu yang ekstrim, gelombang haba dan juga keadaan curahan hujan yang sedikit di beberapa kawasan. Dan ini sebenarnya akan berpanjangan sehinggalah El Nino ini akan tamat yang dijangka pada sekitar bulan Mei atau Jun tahun ini ya. Untuk pengetahuan para penonton juga, sebenarnya El Nino ini telah bermula seperti yang disebut oleh saudara Niki tadi. Ia telah bermula tahun lepas lagi, bulan Jun, bulan Julai begitu ya. Tetapi impaknya di Malaysia agak masih tak berapa ketara kalau kita lihat tahun lepas berbanding dengan negara jiran seperti di Indonesia ya. Dan pada ketika itu pusat-pusat ramalan El Nino yang ada di Amerika Syarikat dan juga di Busan meramalkan kekuatan El Nino ini adalah sekitar tahap sederhana ataupun kuat ya. Tetapi sebenarnya sekarang ini kalau kita lihat serapan terkini daripada apa yang ada di Lautan Pasifik, peningkatan suhu permukaan laut di Lautan Pasifik itu hampir menyamai dengan El Nino yang paling ekstrim, iaitu El Nino 2015 dan 2016 dan juga El Nino 97-98. Jadi saya rasa boleh kita kategorikanlah semula El Nino pada kali ini kepada kekuatan yang mungkin hampir menyamai El Nino 2015 dan juga 2016. Jadi saya agak orang kata concern sedikit tentang, walaupun sebenarnya El Nino telah dari segi peningkatan suhu itu telah mencapai puncak ya pada bulan Januari yang lepas dan mula menurun sekarang. Tetapi proses penurunan itu akan mendatangkan impak kemarau terutamanya di utara Borneo, termasuk Sabah dan juga utara Sarawak, dan lebih ketara di kawasan Filipina ya, dan juga di bahagian utara semenanjung Malaysia. Dan kawasan-kawasan ini dijangka akan mengalami kekeringan kalau mengikut ramalan daripada ramalan yang ada di pusat ramalan iklim di Busan, Korea. Dan juga kalau mengikut corak evolusi El Nino sebelum ini. Jadi begitu keadaan yang terkini ya, saudara Niki, keadaan El Nino ini dan berterusan dan dijangka walaupun sudah melalui fasa penurunan, impaknya akan kita rasai sehingga barangkali bulan Mei ataupun Jun tahun ini. Situasi ini kita bukan saja lihat di negara kita tapi berlaku juga di peringkat antarabangsa, yang mana kita lihat serapan terkini untuk suhu ini telah mencapai kemuncak seperti apa yang dikatakan oleh doktor kalau melihat pada dari segi negara kita juga. Tapi kita nak melihat pada langkah yang harus dimainkan oleh pihak agensi dan juga kerajaan, terutama sekali dalam berdepan ancaman yang akan mendatang yang dibawa daripada kesan El Nino ini. Kalau kita lihat apa yang doktor katakan, definisi daripada El Nino itu berbeza dengan La Nina, yang mana El Nino adalah cuaca panas, kemarau dan juga taburan hujan yang sedikit. Dan kalau kita ambil perkara itu, taburan hujan yang sedikit, Malaysia juga berhadapan dengan isu-isu seperti masalah kekurangan air. Itu adalah antara isu utama yang dipercakapkanlah pada tahun lepas. Dan bagaimana sebenarnya langkah yang harus diambil oleh pihak kerajaan dan juga agensi bagi memastikan situasi ini tidak berulang untuk tempoh jangka masa panjang, sekurang-kurangnya untuk tahun 2024 ini, Doktor? Saudara Niki, ya, you sebut bahawa impak El Nino ni bukan di Malaysia saja, betul ya. Dia sebenarnya adalah keragaman iklim yang terutama, terbesar sistem iklim dunia. Jadi kita expect peningkatan suhu, gangguan dari segi curahan hujan, kemarau dan di kawasan lain mungkin menghadapi banjir ya. Kawasan lain bukan tempat kita, mungkin kawasan lain menghadapi banjir yang teruk. Jadi di merata pelosok dunia terkesan daripada El Nino sebegini ya. Jadi di Malaysia sebenarnya akibat daripada mungkin juga
Asurawan ini sebenarnya begitu aktif sekali untuk mewar-warkan isu sebegini sejak tahun lepas lagi. Jadi mungkin sebenarnya kerajaan pun telah mengambil tindakan. Saya pun terlibat dalam satu bengkel sebelum ini tahun lepas ya, tentang kalau saya tak silap Kementerian Berkenaan dan juga PAN tentang berkemungkinan Malaysia akan mengalami kemarau tahun lepas dari bulan Jun, Julai, Ogos dan juga September. Tetapi saya rasa seperti yang saya sebut tadi, El Nino kali ini di peringkat awal tidak berapa kuat dan kesannya juga di Malaysia kurang kuat berbanding dengan di Indonesia ya. Saya dipahamkan kalau di Indonesia seperti di Pulau Jawa sudah mengalami kekeringan yang teruk sangat tahun lepas ya. Jadi bagaimanapun di peringkat pihak berwajib, saya rasa langkah-langkah yang telah dibuat sebelum ini, di mana mereka mengumpul pemain-pemain industri dan sebagainya untuk bersedia memastikan bahawa El Nino ini memberikan impak yang kita bersedia dan impak El Nino itu mungkin boleh diminimalkan kalau kita bersedia dari segi isu-isu berkaitan sumber air begitu ya. Tapi seperti yang disebut, seperti yang saya nyatakan juga saudara Niki ya, El Nino ini belum berakhir, walaupun masih adapun pada ketika ini dia menurun, tetapi impak itu akan masih kita rasai seperti yang saya katakan tadi. Kalau mengikut ramalan dan juga corak evolusi El Nino sebelum ini, terutama El Nino yang intensity ekstrim, bagian utara semenanjung Malaysia dan juga utara Borneo termasuk Sabah dan juga utara Sarawak itu akan mengalami kekeringan, dan dari segi suhu, tingkat suhu itu boleh dikatakan everywhere, keseluruhan rantau ini termasuk Malaysia akan menghadapi masalah yang ini. Tetapi mungkin lebih teruk lagi di kawasan bagian utara yang saya sebut, utara Semenanjung dan juga Sabah, utara Borneo ya. Dan kalau kita melihat dari segi kekurangan hujan dan sebagainya dan suhu panas itu mungkin diikuti oleh pelbagai bencana lain, misalkan mungkin berlaku kebakaran dan juga jerebu, dan ini yang kalau boleh kita cuba elakkan. Jadi saya terbaca berita yang baru dikeluarkan baru ini bahawa mengikut Menteri Kementerian Berkenaan, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam, Nik Azmi, yang berhormat Nik Azmi, akan ada mesyuarat penyelarasan akan dibuat pada 22 Februari tahun ini di Putrajaya. Tetapi saya ingat perjumpaan begini, mesyuarat begini bagus, tetapi mungkin dari segi kekangan masa, kalau boleh mungkin ia perlu dilakukan dengan secepat mungkin, kerana pertama seperti yang saya katakan tadi, El Nino pada kali ini walaupun dijangka sebelum ini dari segi intensitinya ramalan itu bersifat sederhana, tetapi sebenarnya pencerapan yang terkini ia sekuat seperti apa yang berlaku pada 2015 dan juga 2016. Jadi beberapa bulan lagi ni, daripada bulan Februari sampai bulan April terutamanya, 2-3 bulan lagi, saya rasa kita berdepan dengan suasana keadaan cuaca yang ekstrim yang mungkin melanda negara, terutama yang kawasan-kawasan yang sebut tadi yang mungkin memerlukan tindakan awal ataupun tindakan penyelarasan agensi berkenaan, memastikan bahawa impak itu boleh diminimalkan dari segi sumber air, impak sumber air, dari segi kesihatan, pihak jabatan-jabatan berkenaan perlu mengambil perhatian, dan juga dari segi kebakaran hutan dan juga jerebu ya. Jadi saya rasa kita terutama di kawasan-kawasan yang kita tahu kebakaran mudah berlaku,
di kawasan tanah gambut seperti di Sabah banyak kawasan tanah gambut juga ya. Dan harus kita ambil perhatian ini kerana sebenarnya pada tahun 2000 El Nino 2015-2016 dan saya berkesempatan mengelilingi pendalaman Sabah ya pada 2016 itu, dan saya mendapati bahawa keadaan begitu kering sekali dan kebakaran hutan merata-rata di bahagian pendalaman Sabah. Jadi saya rasa harus kita ambil perhatian isu ini ya. Ya, itu penjelasan yang cukup saintifik daripada Dr. Fredolin Tanggang yang sudah kita tahu sangat berpengalaman, begitu pakar, sudah lebih kurang 35 tahun bersama dengan UKM itu sejak tahun 1986, berkhidmat di bawah bidang profesor dalam bidang klimatologi di Fakulti Sains dan Teknologi UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pelbagai lagi perkara yang kita nak tanya kepada doktor mungkin dari segi saintifik dan juga secara generiknya kepada orang awam, khususnya berkenaan dengan kesihatan masyarakat dalam berdepan fenomena El Nino ini. Tapi selepas ini mungkin kita nak berhenti rehat seketika. Selepas itu kita kembali dengan Dr. Fredolin. Kembali selepas ini. Bertemu semula dalam segmen Pantau Agenda Reformasi. Masih lagi bersama dengan saya, Nixon Nyamba, dan juga tetamu kita pada hari ini itu seorang pakar daripada UKM. Sebelum ini berkhidmat selama lebih 30 tahun dengan UKM, itu Profesor Fredolin Tanggang, yang mana mempunyai kepakaran yang begitu hebat dalam bidang klimatologi di Fakulti Sains dan Teknologi, memberikan kita idea dan juga bagaimana konsep El Nino itu sendiri. Dan kita melihat pada situasi El Nino itu yang sedang melanda negara, bukan saja negara kita tapi dunia sebenarnya, dan kita melihat pada impak dan juga dampakan daripada kesan El Nino ini dan bagaimana langkah-langkah kita dalam berdepan dengan situasi ini. Terutama sekali kita melihat kepada bagaimana perkara ini menjejaskan taburan hujan di negara kita dan juga menyebabkan perkara ataupun situasi seperti kemarau. Itu yang kita nak lihat. Dan doktor, kita nak kembali kepada Dr. Fredolin sendiri. Kalau kita nak sentuh berkenaan dengan aspek kesihatan awam ini, kita lihat cuaca kemarau dengan orang ramai juga sekarang ini sudah selesa untuk keluar. Sebelum ini kita bimbang dengan COVID-19, tapi sekarang ini orang dah ramai keluar dan pergi ke tempat pelancongan dan juga sebagainya. Keadaan kemarau ini tidak harus dipandang ringan. Keadaan cuaca panas ini sebenarnya memberi impak yang amat kuat sebenarnya, terutama sekali kepada anak-anak kecil. Apa yang boleh Dr. Fredolin katakan dan juga sebagai nasihat kepada orang ramai di luar sana dalam berdepan situasi El Nino ini? Terima kasih saudara Niki ya. Saya bukanlah doktor kesihatan, mungkin saya tak kurang berkepakaran tentang mengenai segi aspek kesihatan dan sebagainya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, fenomena El Nino ini bukanlah fenomena baru. Dan setiap kali ia berlaku, dia akan melanda negara. Jadi saya rasa tidak perlu kita adakan mesyuarat khusus ini dan sebagainya, tetapi kalau kita jadikan ini sebagai SOP, apabila berlaku El Nino dan kita sudah tahu apa benda yang harus kita lakukan, apa langkah-langkah yang kita lakukan dan sebagainya. Dan saya rasa yang paling penting juga adalah saya rasa bukan saya sendiri, tetapi banyak juga pakar-pakar yang kita ada di universiti, terutama saya sendiri, yang sebenarnya berpengalaman luas tentang mengenai El Nino, tapi tidak pernah digunakan oleh pihak kerajaan dalam membantu kerajaan dalam menangani isu-isu berkaitan dengan El Nino ini. Dan ini saya rasa satu yang kerugian ya. Daripada saya seringkali bercakap di media dan sebagainya, tapi dari segi membantu kerajaan secara rasmi menangani isu perubahan iklim ataupun mengenai isu El Nino ini, saya rasa tidak diberi peluang. Ya. Jadi saya rasa ini satu kerugian kepada negara kerana berpuluh tahun misalkan pengalaman menyelidik berkaitan El Nino tidak dapat diterjemahkan kepada bagaimana kita membantu rakyat memastikan bahawa fenomena El Nino begini dapat dikurangkan ataupun diminimaliskan begitu ya. Jadi secara umumnya pada saya apabila berlaku El Nino begini pastinya kita berdepan dengan isu kesihatan
kerana ada kemungkinan kita akan berdepan dengan gelombang haba, terutama di bulan-bulan Februari, bulan Mac dan bulan Mac pastinya ya. Kerana bulan Mac ini adalah bulan yang di mana kita ada satu fenomena yang dipanggil equinox, di mana disebabkan oleh kesendingan bumi, matahari seolah-olah bergerak ke utara dan kita akan mendapat pancaran matahari yang maksimum ya. Dan khususnya di bahagian utara itu di Baling, di Kedah dan sebagainya itu, kemungkinan suhu begitu panas bila berlaku fenomena El Nino ini. Jadi gelombang haba itu mungkin kita akan rasai. Jadi untuk memastikan bahawa kesan kesihatan gelombang haba itu tidak dapat diminatkan, mungkin kita kurangkan aktiviti kita di luar. Mungkin kebetulan sekolah bercuti dalam bulan barangkali ya. Jadi mungkin anak-anak kita di luar itu pastikan mungkin anak-anak kita dalam keadaan cuaca panas ini kurangkan aktiviti di luar dan sebagainya. Dan apabila kita mengalami simptom-simptom yang berkaitan dengan heat stroke ini, mungkin lebih baik kita berjumpa dengan doktor dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, orang awam, inilah keadaannya, mungkin kita boleh memainkan peranan supaya mungkin keadaan kering dan panas begini kita cuba elakkan daripada membuat pembakaran secara terbuka, pembakaran hutan, belukar dan sebagainya. Kerana pembakaran begini, dalam keadaan yang kering begitu, mudah untuk menjadi kebakaran yang tidak terkawal. Dan saya rasa ini yang berlaku pada El Nino sebelum ini, terutama pada El Nino Extreme 2015, 2016 begitu. Kita mengalami kebakaran yang teruk 2016 di Sabah terutama dan juga di utara Sarawak ya. Jadi selain daripada itu Niki ya, cuaca panas, cuaca kering juga mungkin akan mempengaruhi sektor-sektor lain, terutamanya sektor keselamatan makanan ya. Jadi sektor pertanian ini mungkin terjejas, outputnya terjejas, mungkin tanaman mungkin kurang berdaya saing dalam keadaan suhu yang dan juga keadaan kemarau yang mungkin teruk semasa fenomena El Nino ini. Jadi ada kemungkinan harga makanan itu, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya mungkin boleh mendadak naik. Jadi mungkin pihak-pihak tentu mungkin boleh memastikan bahawa rakyat tidak terjejas, memastikan bahawa kalau ada kenaikan itu mungkin bersifat genuine, bukannya jenis yang dinaikkan saya kerana kemarau ataupun panas yang mungkin pada keadaan sesakan mungkin tidak mempengaruhi juga, tapi harga makanan itu dinaikkan ya. Jadi mungkin ini adalah keadaan masa yang sesuai di mana semua kementerian, semua pihak-pihak pejabatan yang berkaitan itu mungkin mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa impak yang kita akan rasai dalam beberapa bulan akan datang sehingga El Nino yang berakhir akan dapat diminimalkan. Tapi sekali lagi kalau boleh saya reiterate saudara Niki ya. El Nino ini berulang ya. Bila berulang itu maksudnya sepatutnya kita belajar, sudah tahu apa yang harus kita lakukan, cuma kita tekan button saja. Apa yang dilakukan, jabatan mana yang harus memberi perhatian dan sebagainya, dan tak perlu mungkin menteri untuk memanggil semua untuk memastikan bahawa semua jadi pastinya koordinasi itu perlu, tetapi patutnya kita sudah tahu apa yang dilakukan ya. Dan kalau boleh mungkin pakar-pakar yang ada di universiti itu mungkin bersedia untuk membantu mana yang boleh ya. Jadi mungkin boleh dibawa bersama untuk memastikan bahawa ilmu yang ada itu boleh digunakan untuk memanfaat pada rakyat di bawah sana. Saya ingin menyebut di sini juga saudara Niki ya. While 2-3 bulan akan datang kita akan berdepan dengan impak
El Nino di penghujung fasa dia, ramalan iklim menunjukkan bahawa ramalan-ramalan model-model iklim yang ada di Amerika dan juga di APEC Climate Center di Busan menunjukkan bahawa setengah tahun yang kedua bermula daripada bulan Julai, Ogos begitu atau tahun ini, fasa La Nina akan meningkat ya. Fasa La Nina akan meningkat. Jadi kemungkinan di penghujung tahun ini kita akan berdepan dengan keadaan banjir yang teruk ya. Disebabkan oleh La Nina. Tapi jauh lagi, memakan masa yang lama lagi untuk ke arah itu. Untuk masa yang terdekat ini, nasihat saya kepada orang-orang awam adalah pastikan kita memberi perhatian kepada ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia. Kalau sekiranya keadaan diramalkan gelombang haba berlaku dan sebagainya, so ambil tindakan yang sewajar supaya kita dapat meminimalkan impak yang jadi di skrin sekarang kita nampak sebenarnya seperti yang nampak ini slide-slide yang saya sediakan tadi, agak lambat dikeluarkan ya. Seperti ini adalah suhu, kalau kita boleh tunjuk tadi ya, yang suhu itu, suhu permukaan laut nampak merah begitu ya di lautan Pasifik begitu. Itu menunjukkan bahawa El Nino masih sedang berlaku. Dan peningkatan suhu ini juga ada kawasan melebihi 3 darjah Celsius. Dan bukan hanya berlaku di lautan Pasifik dan juga berlaku di lautan Hindia. Dan ini mempengaruhi keadaan kekeringan yang berlaku di kawasan kita, termasuk di Malaysia dan juga di Indonesia dan kawasan-kawasan lain ya. Jadi bagaimanapun kalau saya tengok tadi, kalau kita cuba kalau boleh turunkan slide itu ke bawah, yang ini ya, yang ini yang tadi yang sebelum itu, yang ini kita boleh tengok peningkatan suhu 2015, El Nino 2015-2016 itu, kalau kita bandingkan dengan yang ada sekarang, ini adalah dua peningkatan suhu yang agak setara ya, walaupun sedikit kurang pada tahun ini, El Nino pada tahun ini, tetapi saya rasa boleh dikategorikan sebagai El Nino yang agak ekstrim. Jadi 2-3 bulan yang akan datang, proses penurunan El Nino ini, impaknya masih kita akan mengalami keadaan yang parah. Jadi ambil iktibar apa yang telah Betul. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh doktor. Terima kasih doktor kerana berkongsi pelbagai perkara berkenaan dengan konsep dan juga idea El Nino itu sendiri, dan spesifik kita masyarakat awam juga harus bersedia menghadapi ancaman yang dibawa menerusi fenomena El Nino ini. Terima kasih Dr. Fredolin Tajudin Tanggang yang sudi bersama dengan kita pada jam ini. Saya kira itu sahaja masa yang kita ada. Saya Nixon Nyambar, salam hormat dan kita jumpa lagi.